لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan demikian lagi tiada putus safarnya niat serta sambil berjalan tiada berhenti. Dia niat tapi dia tak berhenti lagi. Yang tidak putus safar niat serta sambil berjalan. Dia niat nak berhenti tapi perjalanan tak berhenti lagi, berniat, maka safar hukum safar ni masih dalam musafirun. Demikian lagi putus safar dengan sampai pada tempat yang ia berniat hendak berhenti dalamnya 4 hari, lain daripada hari masuk dan hari keluar. Bermakna dia niat mukim, dia masuk satu tempat, ya, jadi tempat tu dia masuk 4 hari, siang malam 4 hari, tapi tolak air masuk tak kira, air keluar pun tak kira, betul-betul situ 4 hari. Kalau ada cadangan dia nak duduk situ macam tu, maka putus safar ni, maka dia tak boleh jamak, tak boleh kasar lagi, ya. Kita ayat tu atas. Jadi kalau sekiranya dia kasat nak pergi satu tempat, kata nak pergi Kuala Lumpur, Kedah, Pening, ke mana ke, ya, dia nak duduk tempat tu apa hari? 2 hari, ya, atau 3 hari, maka dia boleh jamak, boleh kasar ni. Air masuk tak usah kira, air keluar pun jangan kira, duduk situ semata-mata, ya. Kalau 4 hari habis. Kalau tak sampai 4 hari, 3 hari, mana dia boleh dapat rukhsah jamak dan kasar lagi. Ada pun orang yang mencari mata benda yang hilang, itu ada khilaf ulama. Setengah kata 17 hari pada, setengah kata lagi tak dapat hajat, boleh jamak, boleh kasar ni, ya. Sebab tu bila dah budak ataupun kita masalah tempat kerja, kita pergi tempat kerja kata di sebuah negeri, masuk aja habis dah tempat kita nak duduk tu bukan 4 hari berbulan, ya. Ataupun pelajar-pelajar kan yang luar negara datang belajar sini, dia sampai je habis dah, tak ada jamak, tak ada kasar lagi. Sebab dia duduk tu bukan 4 hari. Dia ada istilah dia jadi orang yang bermukim, bukan mustautin. Mustautin tu anak watan. Mustautin mana anak watan, memang dia hidup mati mengumum tempat situ, maka hukum dia wajib Jumaat dan dia dikira ahli Jumaat. Ada pun orang yang bermustautin, yang bermukim, dia wajib Jumaat tapi tak kira ahli Jumaat. Pekerja-pekerja luar kan, Bangla ke apa, duduk sini lama, duduk setahun 2 tahun, dia tak niat nak duduk sini, tetap dia nak balik, maka dia wajib Jumaat sebab dia dengar seruan azan, tapi dia tak dikira sebagai ahli Jumaat. Tu jaga-jaga dengan setengah tempat, ya. Setengah tempat kadang penghuni tempat tu tak ramai, yang ramai tu ramai orang luar semua, orang luar tu tak kira Jumaat tu. Jangan tak cukup 40, maknanya, ya. Atau beza antara mukim dengan mustautin. Dan safar tadi mana dia kira berhenti seterniat dan habis 4 hari. Hari masuk tak kira, hari keluar tak kira, betul-betul dia duduk dalam tu 4 hari, niat dia nak duduk 4 hari itu, maka hukum dia habis. Rukhsah jamak kasar tak dapat lah, sembahyang tamam biasa je lah habis. Dan jika diharapnya bahawa diperoleh hajat, ini masalah lain. Dan jika diharap bahawa diperoleh hajatnya pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap waktu, ya, maknanya dia rasa hajat dia dapat ni kan, tiba-tiba tak dapat, besok pula kata rasa hari ni dapat, tak dapat juga. Maknanya pada tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, maka harus baginya mengkasar sembahyang hingga 18 hari pada ni, ya. Jadi kalau dia rasa-rasa besok dapat hajat ni, besok tak dapat, tunda saya sampai 18 hari habis, dia kena sembahyang biasa balik daripada hari masuknya dan hari keluar. Hari yang dikira tadi 4 hari ke luput ataupun 18 hari bagi orang ada hajat yang sentiasa rasa hajat dia akan dapat, itu dikira semata-mata dalam tempat tu, air masuk tolak, air keluar pun tolak. Dan seperti demikian orang yang putus angin, putus angin, ni bukan kepala angin ni. Oh, di kepala angin dia putus, bukan.
Ini maknanya orang belayar. Ya. Seperti demikian orang yang putus angin terhenti di tengah laut. Dulu pakai kapal layar. Ya, dia angin kuat dia rasa dapat tolak. Dia pandai lah baca angin orang laut kan, dia tahu cara-cara dia. Jadi tengok angin dah putus ni. Mana tahu dia nak pergi lagi dah. Ya, tu. Sama juga seperti demikian juga orang yang putus angin terhenti di tengah laut. Sekarang tak timbul lah kalau pakai enjin tu. Ya. Maka harapnya turun angin pada tiap-tiap waktu. Dia rasa ni atan kan kejap lagi, tak atan juga sehari, berganti lagi tak sehari. Maka juga sama juga 18 hari juga. Ya, kalau dia tergapung 18 hari tak berjalan, jawab dia kena sembahyang tamam balik. Maka harus baginya qasar hingga 18 hari habis. Ada pun syarat qasar. Syarat kita memendekkan sembahyang yang 4 jadi 2. Iaitu jauh perjalanan, iaitu perjalanan 2 hari. Itu panggil 2 marhalah. 1 siang atau malam, ya. 2 hari atau 2 malam atau 2 siang, ya. 2 hari ataupun sehari semalam. Itu maknanya yang agak hari, yang pertengahan. Dijalankan kuda dia tu kan, jalan yang tidak laju dan tidak lambat, sederhana je. Sehari semalam tu dipanggil 2 marhalah, ya. Jadi orang sekarang kira berapa batu? Batu sekarang kilometer. Berapa kilo? 8 kilo? 80 kilogram. Jangan kilogram lah. Habis. Ada pun syarat qasar, iaitu jauh perjalanannya, perjalanan 2 hari. Ni dulu dia pecut kuda dia tadi ataupun unta jadi sederhana jalan, mana 2 hari, mana 2 siang, malam dia tidur. Siang kan jalan balik, malam dia berhenti. 1 atau 2 malam dia berjalan malam, siang dia rehat. Atau dia jalan street sehari semalam, mana 24 jam punya perjalanan. Itu takriban lebih kurang, ya, dia panggil 2 marhalah. Maka dia orang ukur sekarang ni kedudukan tu, itulah dapat lebih kurang 80 km kan. Serta beradat turun naik. Maksud di sini diukur perjalanan siang saja atau malam saja atau siang malam tu, serta beradat turun naik, mana berhenti. Kalau kita RNR, maknanya biasa jumpa situ berhenti kejap makan, tu jalan balik. Tidak mana dia pacuk 24 jam kuda atau unta di jalan mah terleput kawan ni. Mana turun naik tu adat daripada kenderaannya dan berhenti kerana makan dan sembahyang, maka itu biasa. Dan pada sebagainya, iaitulah perjalanan 2 marhalah nama dia. Ya. Pada tanggungan yang berat, habis ulama kira ni. Maksudnya apa? Kalau tanggungan dia tak ada benda, mungkin dia laju sikit kan. Tanggungan berat tu kan sederhana dia jalan. Dan jangan dibilang 2 marhalah itu dengan barit. Maka jangan apa silap. Maka jika dikira dengan barit, 2 marhalah tu dikira dengan barit, ni kiraan dulu batu, maka iaitulah 4 barit. Dan jika dibilang dengan parsah, iaitu 16 parsah. Dan jika dibilang dengan mil, ni mil berbatu, iaitulah 48 mil, 48 batu. Kilometer apa? 10 kilometer 10 kilometer 6 batu. 16 10 batu. Jadi kalau 48 batu, berapa kilometer? Kalkulator tu ni matematik lemah. Masuk SPM confirm fail. Maka perjalanan yang 1 barit ni kiraan dulu, barit, parsah, mil. Ya, barit ni besar. 1 barit itu 4 parsah. 1 barit 4 parsah. 1 parsah 3 mil. 1 parsah 3 mil. Dan yang 1 mil 6,000 hasta. Dan 1 hasta 24 jari. Pergi 1 hasta 2. 1 hasta kan 24 jari, betul tak? Orang dulu habis kira macam ni jangan kira macam ni. Bintang. Ya. 5, 10, 15, 20. 24. Ada orang dulu kira sebab dia boleh kira. Orang sekarang payah kira, dia kira ni.
Otak kan dikira ni duit dia sikit. Orang dulu habis dikira sampai habis ni, ya. Batu boleh kira sampai hasta tu. Kira lagi. Hasta katanya dia. Satu hasta berapa jari? Kalau dia ngaji tahulah. 24 jari. Kan? Lintang. 24 jari lintang. Jangan manjang. Dan yang satu jari pula. Satu jari berapa? 6 biji syair. Orang dulu hebat ni. Satu jari ni, kalau kita atur syair dia macam biji mancis tu. 6, ya, ada 6 biji. Kalau tak sampai tu spesies lain. Ni kebiasaan dia panggil apa? Takriban. Dia ada dua ukur ni, satu takriban, satu tahdidan. Takrib mana lebih kurang, ya. Kalau tepat betul itu tahdid. Biasa diukur sini tahdid. Takrib mana lebih kurang. 6 biji syair lintang. Jangan kita panjangkan tu, tu sikit tu, ya. Maknanya 6 biji syair satu jari luas tu, ya, dengan syair yang agahari, syair yang pertengahan, dan sebiji syair 6 lebar rambut kuda. Macam lagi boleh kira syair tu, sebiji buah syair kan. Kalau ambil ekor kuda ukur, jadi 6 lay. Masya Allah, ya. Kita ekor bulu burung kan. Ekor bulu kuda. Padahal lintang, kita lintang tu, syair dia dapat 6. Dahsyat untuk tua dulu, ulama dia kira habis tu. Lagi boleh dikira lagi. Lain kali dengan ekor kuda. Bulu kuda habis. Dan perjalanan laut pula seperti darat, hukumnya segala yang tersebut itu, ya. Dan lagi adalah syarat kasar itu, hendaklah ia mengetahui tempat yang dikehendaki, yang tertentu. Mana dia pergi tahu, dia tahu dah nak pergi mana. Nak pergi Johor ke, dia nak pergi apa, ikutlah mana-mana, Kelantan ke, Terengganu ke, Kedah ke, ya, Sabah ke, mana perjalanan dia tu dia dah tahu dah. Maka dia boleh ukur lah. Kalau dia berjalan lebih daripada 2 marhalah, 20 marhalah sekalipun, tapi dia tak ada tahu, tak boleh. Itu dia panggil haim, kan. Macam Mak Saleh gila, dia jalan kan, dia bawa kayu tu. Mak Saleh gila panggil. Tanya mana tak tahu jalan, tu Mak Saleh gila panggil. Tu tak boleh jamak tu kan, dia tak tahu haim. Haim ni orang yang tak ada tujuan, hanya jalan, ya. Kalau bahasa Melayu panggil, kau nak pergi ni ikut kaki je, kata. Kalau dia kata ikut kaki, jawab dia, kalau dia berjalan lebih 2 marhalah pun dia tak boleh jamak kasar, ya. Sebab dia tak menentukan daripada awal dia pergi. Sebab dia nak kira daripada awal sempadan dia tamat ke batu, ada tak tempat. Kalau ada, dia boleh. Dia boleh bila keluar kawasan rumah dah boleh dah, keluar kawasan kampung. Ada pula tengok hajar setengah tempat dah sampai 2 marhalah baru dia jamak kasar. Itu silap. Ya. Kita keluar je sempadan, itu boleh dikata sempadan-sempadan dulu kan. Dia ada kota tak kota macam-macam cara style. Sebab dia nak ukur tu lah. Pergi boleh keluar, balik sempadan akhir. Masuk je ke kawasan balik, ada ambil dah rusah. Ni ada buat timbul dah balik rumah boleh jamak lagi. Lagi kacau. Macam-macam pun. Itu bawah Syiah sikit. Syiah boleh jamak terus. Ya, abadan abidin. Selama-lama kata. Habis awak musafir, kata awak boleh jamak tu. Dia musafir. Kita sedang musafir ke akhirat. Tinggi makamah tu. Banyak kacau je. Ya, tak ya bahar dia tu semua boleh jamak kasar je lah. Sepanjang masa Nabi jamak kasar kan. Musafir ke akhirat. Macam-macam kan. Dan lagi adalah syarat kasar itu hendaklah mengetahui tempat yang dikehendaki, tempat yang dituju, yang tertentu. Maka tiada harus kasar bagi orang yang haim tu. Haim, yang macam hayam kan. Haim mana orang yang hanyut, itu orang yang tiada mengetahui tempat yang dituju. Mana nak begini? Tak tahulah, ikut kaki je lah. Itu lain cerita tu. Jikalau lanjut safarnya, apa makna lanjut dalam bab ni? 2 marhalah ke atas, itu panggil lanjut. Maknanya panjang safar. Tak boleh jamak, tak boleh kasar. Sebab tak ada syarat. Syarat dia mesti mengetahui. Sekalipun maknanya, tu rayah dia. Sekalipun dah jauh lebih 2 marhalah dah boleh. Kerana perjalanannya itu maksiat dua, ya. Tu maknanya perjalanan dia dipanggil maksiat dua. Nisbah kepada apa? Salah dari safar untuk apa tu? Untuk jamak kasar. Dan lagi tiada harus kasar bagi orang yang mencari orang yang berhutang.
Dia cari orang hutang ni. Mana tak tahu tempat nak pergi. Ya, kejap sana, kejap sini. Atau hamba ni yang lari. Hamba dia lari, dia cari, tak tahu ke mana tempat. Sama macam Haim ni. Yang tiada ketahui tempat dan jadi kelanjut sapan sekalipun. Walaupun sampai 2 marhalah, lebih lagi pun tak boleh. Demikian lagi tiada harus kasar bagi isteri, ya, isteri sahaya yang tiada tahu keduanya akan tempat yang tuju oleh suaminya. Demikian lagi tiada harus kasar bagi isteri yang tidak mengetahui, isteri atau sahaya, isteri dan sahaya yang tidak tahu keduanya. Ada jatuh tak kita tu? Adalah. Bagi kedua, bila kedua kena berubah dan tu. Tiada harus kasar bagi isteri dan sahaya. Betul. Kena berubah dapat dan. Sebab di luar tu kira satu tu. Kalau isteri sahaya, maknanya isteri dia tu sifat dia sahaya. Mana seorang. Tapi bila dikata kedua, awak ada 2 orang ni. Satu isteri, satu sahaya. Mana tiada harus kasar bagi isteri dan juga sahaya. Dan sahaya yang tidak tahu keduanya. Isteri tak tahu suami nak pergi mana. Ikut je lah. Habis apa nak pergi mana ni? Jangan banyak tanya. Wah, ni jenis garang. Habis tak boleh tanya ke? Ikut saja. Kau wajib taat pada aku. Wah, ini dia macam ya. Jadi mana dia tak tahu suami dia ni kepala angin. Hari tu dia berangin. Isteri ikut, dia kata nak pergi mana? Jangan tanya. Ikut je. Wah, tiba-tiba pergi KL. Pergi jauh lebih memahala, tak boleh jamak. Sebab dia sendiri tak tahu ke mana ala tuju dia. Ya. Mana tadi? Yang tiada tahu keduanya akan tempat yang dituju oleh suaminya. Itu masalah isteri. Dan tuannya, ini masalah saya. Ya, saya tu dibawa oleh tuan dia. Dia nak tanya takut, dia diam. Nampak dia jauh ni kan. Sekarang tiba bila suami dia atau saya dia, tuan dia pergi jamak atau kasar, dia tak boleh buat. Tak tahu berjalan ni lah, ya. Melainkan apabila sudah sampai perjalanan 2 marhalah atau lebih, baru dia boleh kasar jamak. Yang ni orang silap faham ni. Yang ada pendapat mengatakan dah sampai 2 marhalah baru boleh jamak dan kasar. Ni masalah ni. Masalah ni kena masalah isteri atau sahaya, ya, yang mana dia tidak diberi ketahui, tak diberitahu oleh tuan ataupun oleh suami ke mana dia pergi. Ya, jadi masa berjalan tu dia tak boleh jamak gitu, walaupun dah keluar kawasan dia. Sebab dia tak tahu ke mana pergi. Kecuali dah sampai tempat, ni dah lebih 2 marhalah. Ada dah sampai rumah baru dia boleh jamak. Ya. Jadi sekarang tengah jalan kan suami jamak kasar. Dia sembahyang tamam. Kan suami tanya, kau sembahyang tamam ya? Pada muka kau dia. Dikenakan isteri. Ya, dia sembahyang, aku sembahyang kasar kata. Kan? Dia cakap isteri dia sembahyang kasar. Atau tuan kata, kau sembahyang jamak tamam kasar? Tamam. Oh, tamam. Saya kasar kata. Wah, ni kena akal ni. Kecuali dah sampai tempat yang dah jelas bahawa dia sampai 2 marhalah, barulah si isteri atau si sahaya tadi boleh kasar. Apabila dia jelas sampai tempat 2 marhalah. Ada pun kalau belum sampai tapi dia tahu atau boleh, ya. Sini masalah ni yang katakan dah sampai 2 marhalah baru boleh ambil rukhsah, boleh jamak oleh kasar. Yang ni masalah ni. Jadi orang pukul kata, dia kata yang macam biasa ni pun dah tahu pun tak boleh ke. Mungkin guru dia mengajar, dia silap dengar, dia tidur. Dia tidur dengar-dengar dah sampai baru boleh. Oh, dah sampai boleh. Kita pula tak bawa dia sampai. Kan? Itu bahaya kalau orang ngaji dia tidur. Bukan masalah lain orang muka ni. Ini masalah lain. Kalau dia dah tahu dia boleh jamak kasar terus. Ini masalah dia tak tahu. Ada sampai tempat tu boleh dia buat. Dan lagi disyaratkan pula, hendak tahu ia akan harus kasar. Dia sembahyang kasar dia harus, dia tahu keharusan tu. Ya, kalau dia tak pernah mengaji bab sembahyang kasar, dia tak pernah dengar misalan dia. Tiba-tiba sembahyang kasar dia ikut dia, kan? Lepas tu tanya pula, apa pasal sembahyang 2 ini? Kan zuhur 4. Maknanya dia tak tahu tu. Tak sah sembahyang itu. Dia kena ulang balik sembahyang ni. Kalau dia tanya, kenapa sembahyang 2? Kita kasar. Kasar tu apa? Pergi sembahyang balik.
Sesuai balik. Maknanya dia bina ibadat dalam keadaan dia tak faham apa dia buat ni. Ya. Habis kau buat dua. Dua dah. Buat apa? Habis tuan salam, saya salam je lah. Kau ni empat. Apa tu? Imam kita dia pun salam. Jawab dia apa? Tak sah mayang tu. Dia kena bangun balik. Sebab dia tidak mengetahui rukhsah. Dia mesti tahu rukhsah tu. Mana keharusan yang diberi oleh syarak dia kena tahu. Mana dia buat tu dalam keadaan dia tahu, bukan keadaan dia ikut. Maka jika mengkasar seorang pada hal jahil akan harus, nah saya tidak sah kasar. Orang sembahyang kasar, dia kasar. Apa tu tanya kasar? Oh kasar tu, oh boleh empat kita potong dua boleh mana dia tak tahu. Jawab dia baru masuk Islam ke kan. Jadi maknanya dia kena ulang balik sembahyang. Sembahyang tadi dia bina di atas ketidakketahuan. Dan lagi disyaratkan harus safar, harus musafir tu. Sama ada wajib safar, ya. Wajib safar mana? Wajib seperti safar haji. Haji mana? Haji yang pertama. Yang kedua semua dah sunat jadi safar tu mana musafir dia tadi tu mengerjakan wajib haji ataupun umrah, ya. Itu wajib semua tu. Umrah wajib sama kan? Ada orang pula kata haji wajib, umrah sunat. Ni dia ambil. Dua wajib. Umrah wajib, haji wajib. Atau sunat, misal seperti ziarah, dia ziarah keluarga, bapa dia dan sebagainya, atau sebagian kawan sahabat ke. Dia benda tu harus. Atau harus seperti berniaga, dia bawa barang luar negara ke apa semua, itu semua boleh. Dan melihat negeri, maknanya apa? Melancong. Ya, dia berjalan. Sebab Tuhan suruh kan, siru fil ard, berjalanlah kamu pada di muka bumi, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, supaya kau tengok macam mana balasan kepada orang yang mendustakan ayat Allah. Kan? Dia ardul anbiya banyak. Pergi tempat-tempat yang boleh mengingat kita akhirat. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, jangan kamu berlangkah berjalan. Tuan Sufi keadaan arif billah dia tidak akan mengorak langkah dia, melainkan ada pahala di situ. Ya, berarti berjalan tempat yang manfaat. Ya, tempat ardul anbiya, bumi anbiya, para wali kita ziarah kan, tak apa. Ni dia pergi makan angin kat Korea, tengok orang makan lipas mati. Apa kita ada. Lepas tu nak semayang pula payah sana, dia balik nak cerita. Payah tu cepat semayang, lepas halul kau pergi tempat tu apa tu. Ya, nak makan besar tu tengah malam ni 2 hari dapat makan ke dia. Kau tengah dia menyesa gedi tak sabar asal. Pergi cari tempat yang menguatkan iman. Kita berziarah tu iman kita makin hebat, makin naik. Pergilah tempat tu. Tempat lain tu pergi. Israel tu pergi. Kalau tempat-tempat sejarah Islam okeylah kan. Pak Yahudi lagi. Dan kasar tu tiada harus kasar bagi orang yang asi. Tapi asi mana? Dia ada dua asi tu. Yang maksiat dengan safar tu, ada kait dengan safar tu. Asi dengan safar, mana maksiat bis safar. Satu lagi maksiat bis safar lain. Dia nak pergi ziarah ibu bapa dia, tiba-tiba tengah jalan tu adalah maksiat dibuat, nampak perempuan ke apa maksiat. Itu tak membatalkan rosah. Dia yang tak boleh rosah di awal, tujuan dia tadi tu tempat nak pergi dia buat maksiat. Nak pergi tempat apa? Pergi konsert. Tempat orang jantan betina dan tuara, ninjau macam buruk gatal punya. Atau nak pergi berjudi, atau nak ikutlah tempat maksiat. Maka dia pergi itu, situ tak ada rosah. Kalau dia buat, jawab dia apa? Tak sah mayang. Hebat ke nak pergi judi, dia pergi semayang tak tinggal. Dengan saparnya seperti yang mana? Ini contoh, sapar dia haram, dia musafir itu haram. Seperti hamba yang lari pada tuan, ya, tuan dia tak tahu, dia bongkau lagi. Padahal dia terikat dengan tuan akan gaji, kan? Tiba-tiba dia lari tanpa izin tuan dia, maka perbuatan itu haram. Maka dia nak kasar jamak, tahu dia, ya. Dan perempuan yang safar, maknanya atau isteri, ya, laki suami cari mana, tak ada orang rumah dia, kan? Dah hilang, dia lari gantu. Ya, benar berlaku pilihan raya Payung, kan? Seorang daripada Besut, dia pergi Besut, laki dia cari 2 hari tak ada. Tiba-tiba ada kat rumah apa, dekat Bukit Payung, pergi mengempil. Lepas tu pula lelaki jumpa pula, dia duduk rumah tumpang dengan apa, tuan rumah tu jantan berbual pula. Kat situ juga 3 dia tembak. Pum. Tu 3.
Tahu 3? Talak 3 dia bagi tu. Dah lah keluar rumah tak beritahu. Kemudian dia bergurau dengan jantan tu, orang lain. Oh, laki dia hangat betul. Bom kena itu tuan. Melopong dia tu kena. Itu kalau nanti nak jamak kasar tak boleh. Sebab dia keluar tu, isteri keluar dari rumah tanpa izin suami, hukum dia haram hukum dia. Dia laknat oleh Allah Ta'ala selama dia tak pulang. Ya, dalam keadaan itu pula dia nak sapa tak boleh, sebab keluar itu adalah asi, ya, maksiat. Dia suruh cerita, ya. Seorang perempuan, kematian ayah dia. Jadi dia nak keluar rumah, tak dapat izin, suami tak ada. Dia tak keluar, dia tahan. Taat kepada suami itu wajib, lebih daripada ibu bapa dia lah. Bila dia bernikah je, ketaatan dia mutlak pada suami. Nak keluar rumah tak izin. Jadi kebetulan bapa dia meninggal tu, suami dia tak ada, dia nak minta izin tak boleh, dia tahan. Teman-teman, malam tu dia mimpi bapa dia dimasukkan syurga dengan sebab taat dia pada suami. Dengan sebab dia taat pada suami, bapa dia dapat syafaat dia, dapat masuk syurga. Besar tuan. Dengan sebab dia, itu lagi besar jasa dia dengan bapa dia. Dengan sebab dia taat tadi, bapa dia dilepaskan dah daripada azab. Taat daripada suami dia. Suami cari mana dia hilang. Macam burung putus tali je. Cari sana rumah sana pergi, besok lagi sana rumah sana pergi. Rata ni mengayau. Ini mau ditambat kaki. Ditambat dengan apa? Ditambat dengan ilmu, kan. Tu suami kadang silap, ya. Suami pun tak belajar sama 2 kali 5. Atau suami je belajar, isteri tak beritahu, kan. Jadi dia ada 2 guru dalam rumah, 2 guru. Suami berguru dekat masjid, isteri berguru dengan Toshiba senior Philip untuk guru dia. Dengan TV dia ada. Dah lah berlakulah ikhtilaf pandangan, dia tak ada muafakat. Macam-macam jadi internet. Allah Karim. Jadi yang lari tuan dia atau perempuan yang musafir kena nusyus bagi suami dia keluar rumah, suami pun tak tahu, ya. Dan orang yang sapannya kerana merampas, dia pergi tak mengompak, atau kerana perang sama Islam, ya, orang perang dengan kafir harbi, ini perang sama Islam, dia bergaduh. Itu semua tu dua-dua tu tak dapat rosak, ya, dia tak boleh jamak, tak boleh kasar. Yang tiada harus pada syarak, habis. Maka harus kasar itu sebab dimudahkan. Tu dipanggil rohsah, mana kemudahan syarak. Syarak bagi kelonggaran, bukan wajib, ya. Wajib kasar dah. Rohsah syarak. Kerana safar, ya. Maka tiada digantungkan dengan orang yang maksiat. Tu kaedah fiqh dia. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhas mana rohsah syarak, la tunatu bil ma'asi, tidak digantung, tak diberikan kepada orang yang membuat maksiat. Itu kaedah besar maksud itu. Ya. Bahawa kaedah kita ingat, masuk semua bawah tu ribu hukum dan dia kata la tunatu bil ma'asi, tidak digantung kepada maksiat. Apa maksiat? Macam-macam masuk. Satu maksiat ni dibuat tu nak buat maksiat macam-macam jenis. Maka dia tak akan diberikan, dia tak diberikan oleh syarak, akan rohsah. Kalau diambil juga bermakna sembahyang dia tidak sah, ya. Tetapi manakala ketiadaan air, harus ia sembahyang dengan tayamum, serta wajib qada akan barang yang disembahyang dengan dia, ya. Mana tajuk ni? Dan harus kasar sebab dimudahkan kerana safar, kena musafir, ya. Maka tafriq dia tiada digantungkan, mana tidak diberikan dengan orang yang maksiatun, orang yang maksiat, yang asi, maka dia buat maksiat tak dapat. Tetapi manakala ketiadaan air, ia sembahyang dengan tayamum, serta wajib qada akan sembahyang dengan dia. Itu masalah dan tayamum. Tayamum rosah kan, tak ada masalah, tak ada air, dia kena apa? Tayamum, sembahyang tayamum, tapi kena sembahyang tu, ya. Maka dia kena qada balik sebab musafir maksiat tadi, ya. Maka jika taubat ia, maka permulaan safarnya itu tempat taubat, ya. Dia pergi tadi kan nak buat maksiat, segak jalan bau 10 km dia bertobat, kemudian dia teruskan perjalanan tempat tu dengan niat yang lain pula, misalnya ni kan. Ketika dia sempat dia tobat tu, dia kira start balik.
Maka jika ada di hadapan itu lagi panjang, mana sampai 2 marhalah, kasar, harus kasar. Dan dihubungkan dengan sapar maksiat ialah mempenatkan akan diri dan akan binatangnya dengan mempelarikan dia dengan tiada faedah. Cuba dia, mana tadi haim, ya, dia pecup binatang jalan tak tahu ke mana lagi. Itu semua tak dapat rosa syarat. Sebab syarat ni mesti awal tu dia tahu di mana tempat tu, tuju dia mana. Maka jika ada maksiat itu dalam sapar, tadi maksiat mula ni dalam, dia mula cantik tadi nak buat kerja baik, nak berniaga, nak apa semua kan, tiba-tiba dalam maksiat, dalam sapar dia ada maksiat, seperti sapar taat juga, maka dikerjakan maksiat, maka itu harus ia kasar, ya, sebab tujuan tu yang asal yang dikira ni. Ada pun tengah-tengah kalau terkena, itu tidak membatalkan habis, dan lagi disyaratkan wallahu a'lam.